Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikinti Sobri, nama matrik 1212594, merupakan pelajar sarjana muda Pentadbiran Muamalat. Hari ini saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor kerentanan dalam kalangan wanita di Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan rentan dapat didefinisikan sebagai mudah terdedah, mudah dikecam dan mudah diserang. Perkataan rentan ini digunakan untuk merujuk kepada seseorang atau benda yang mungkin rosak tercedera sama dari segi fizikal atau mental. Golongan rentan adalah golongan yang mempunyai keadaan sosial, budaya, politik, ekonomi dan pendidikan berbeza daripada orang lain. Golongan wanita merupakan antara golongan yang dikatakan mudah terdedah kepada faktor-faktor kerentanan. Antara faktor-faktor kerentanan dalam kalangan wanita adalah: pertama, wanita sering menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Berdasarkan Laman Seseorang Rasmi Jabatan Kebajikan Malaysia, keganasan rumah tangga dapat didefinisikan sebagai perbuatan agresif terhadap pasangan yang menyebabkan kecederaan serta kerosakan kepada mental dan fizikal, seperti sengaja meletakkan mangsa dalam ketakutan, mencederakan secara fizikal, memaksa atau mengancam melakukan perbuatan seksual, mengurung atau menahan tanpa kerelaan, dan mengkhianat atau merosakkan harta dengan niat menyebabkan kesedihan dan kegusaran. Kaum wanita lebih terdedah kepada keganasan berbanding kaum lelaki, walaupun lelaki turut menjadi mangsa, namun nisbahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan wanita. Faktor jantina memainkan peranan di mana lelaki disifatkan sebagai seorang yang gagah, tidak mudah terpengaruh dengan emosi, pantang dicabar, suka sesuatu yang ganas serta berkeinginan untuk selalu berada di tahap yang tinggi. Manakala wanita disifatkan bertentangan dengan sifat lelaki, iaitu tidak suka kepada keganasan, lebih beremosi dan lebih mudah mengalah. Faktor kerentanan dalam kalangan wanita yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi menuju kepada perlakuan atau layanan yang diberikan secara tidak adil dan membeza-bezakan sesuatu kumpulan mengikut jantina, warna kulit, pangkat dan sebagainya. Golongan wanita selalu dikaitkan dengan diskriminasi di tempat kerja. Antara contoh diskriminasi yang dihadapi oleh wanita dalam sektor pekerjaan adalah diskriminasi terhadap pembayaran gaji. Isu diskriminasi gaji berdasarkan jantina ini sering berlaku di mana-mana sektor pekerjaan. Diskriminasi gaji berdasarkan jantina ini berlaku apabila pekerja wanita dibayar gaji yang lebih rendah berbanding pekerja lelaki, sedangkan kedua-duanya melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan tahap pendidikan serta pengalaman kerja yang setara. Berikut merupakan statistik purata gaji bulanan mengikut jenis pekerjaan dan jantina di Malaysia yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Jika kita lihat, lelaki berpangkat pegawai kanan dan pengurus berpendapatan gaji bulanan purata RM4,296, manakala wanita dalam kedudukan yang sama memperoleh hampir separuh jumlah tersebut, iaitu RM2,522. Begitu juga bagi pekerjaan di loji dan operator mesin serta pemasangan, lelaki memperoleh purata gaji RM860 berbanding gaji purata wanita, iaitu sebanyak RM623. Hal ini jelas menunjukkan bahawa perempuan selalu terdedah kepada faktor-faktor kerentanan, iaitu antaranya diskriminasi gaji. Faktor kerentanan dalam kalangan wanita yang ketiga adalah kemurungan. Golongan wanita lebih mudah terdedah kepada tekanan dan gangguan mental berbanding golongan lelaki. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada tahun 2015, kadar kelaziman gangguan mental dalam kalangan wanita adalah paling tinggi, iaitu 5.1% berbanding lelaki, iaitu sebanyak 3.6%. Antara punca wanita lebih ramai mengalami masalah kemurungan adalah disebabkan mereka sering memendam perasaan dan tidak suka berkongsi masalah yang dihadapi kepada orang lain. Selain itu, perubahan hormon pada fasa-fasa tertentu dalam kitar kehidupan mereka juga adalah antara punca wanita mudah terdedah kepada gangguan emosi. Fasa-fasa yang dimaksudkan adalah waktu pre-haid, mengandung, berpantang dan sekitar ataupun selepas menopause. Seseorang wanita, tidak kira latar belakangnya, tahap pendidikan, status ekonomi dan sebagainya, boleh terdedah kepada masalah kesihatan mental yang sama semasa melalui fasa-fasa penting ini. Kesimpulannya, faktor-faktor kerentanan dalam kalangan wanita ini membuatkan golongan ini perlu diberikan perhatian agar hak dan kebajikan mereka sering terjaga.